Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan ASK bab 2 perwakilan data dengan tajuk 2.13 menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar iaitu reverse cipher dan substitution cipher. Baik, berikut adalah contoh-contoh kaedah sifar untuk menghantar mesej kepada penerima tanpa diketahui pihak lain. So, ini contoh yang telah lama digunakan. Yang pertama ialah kod Morse. Setiap huruf diwakili oleh beberapa tanda titik dan juga tanda garis yang mewakili setiap huruf dan juga nombor. Dan yang kedua, mesin Enigma, yang mana dia menggunakan, dia seperti mesin typewriter, tapi dia apabila kita menekan nombor ataupun huruf, dia akan keluar nombor yang lain. Dia ada kata kuncinya dan dia akan, bukan, kalau katalah A, dia bukan keluar A tetapi suatu huruf yang lain. Berdasarkan kunci yang telah disetkan. Yang ketiga ialah cipher disk. Ini contoh je cipher disk. Dan juga Skytail. Ini cikgu dah terangkan pada kelas yang sebelum ini pada minggu lepas. Kaedah sifar. So, ada 3 kaedah sifar, iaitu yang pertama reverse cipher, yang kedua substitution cipher, iaitu terbahagi kepada scissor cipher dan pigpen cipher, dan yang terakhir ialah transposition cipher. So, hari ini kita akan sentuh reverse cipher dan juga scissor cipher. So kaedah yang pertama ialah reverse cipher. So, kaedah ini yang paling mudah di mana kita menggunakan cara songsangan. Susunan nombor dan huruf disusun secara terbalik. Ada 2 jenis reverse cipher, iaitu yang pertama, songsangan dilakukan berdasarkan perkataan, dan yang kedua, songsangan dilakukan berdasarkan ayat. Pada buku teks muka surat 35 terdapat ralat yang mana contoh yang pertama tu songsangan dilakukan berdasarkan abjad. Ini bukanlah dalam kumpulan reverse cipher, tetapi dia ialah substitution cipher. Ini ialah fakta yang cikgu telah cari. Di mana susunan Z ataupun teks ciphernya, susunan daripada Z kepada A diterbalikkan. Ini ialah dinamakan at-batch cipher. Dia bukan dalam reverse cipher tetapi substitution cipher. Kita lihat pada contoh yang pertama. Songsangan dilakukan berdasarkan perkataan, yang mana ejaan setiap perkataan diterbalikkan. Contoh kita nak buat penyulitan bagi teks biasa, iaitu asas sains komputer. Jadi kita terbalikkan ejaan setiap perkataan. So, yang pertama ASAS, kita perkataan demi perkataan. So, kita terbalikkan asas dulu menjadi SASA. Sains menjadi SNIAS dan komputer menjadi RETUPMOK. Jadi kita terbalikkan sahaja ejaan dia. Perkataan demi perkataan. Untuk nyah sulit pula, kita terbalikkan sebab kata kunci dia tadi dah songsangan kan, berdasarkan perkataan. Jadi teks cipher SASA, SNIAS, RETUPMOK, kita terbalikkan perkataan demi perkataan. Untuk menjadi teks biasa. So, SASA kita terbalikkan menjadi ASAS. SNIS menjadi SAINS. RETUPMOK menjadi KOMPUTER. Kita terbalikkan semula teks cipher tadi, perkataan demi perkataan. Kita lihat contoh yang kedua.
Okey. So, teks biasa, perkataannya dalam bengkel. Jadi, teks ciphernya kita terbalikkan. So, DALAM kita terbalikkan mula dengan huruf M. So, MALAD. So, kita type MALAD. Bengkel pula kita baca dari L. Kita eja dari L, E, K, G, N, E, B. So, ini ialah teks cipher yang terhasil daripada songsangan perkataan. Okey, untuk nyah sulit pula, contoh kita ada teks cipher KAYNIM HAPMUT. Okey, jadi kita terbalikkan perkataan demi perkataan. So, daripada perkataan pertama, kita mula dengan huruf M. M-I-N-Y-A-K. Kita terbalikkan menjadi minyak. Dan T-U-M-P-A-H kita terbalikkan menjadi tumpah. Okey, itu cara untuk kaedah reverse cipher. Ini berdasarkan perkataan. Okey. Okey, contoh yang kedua, kita melakukan songsangan berdasarkan ayat. Okey, maksudnya kedudukan ayat dan ejaan diterbalikkan. Okey, contoh kita nak buat penyulitan bagi perkataan ataupun ayat asas sains komputer. Jadi, kita terbalikkan keseluruhan ayat. Kita mula dengan perkataan komputer. Kita tulis pada bahagian permulaan. Dan kita terbalikkan ejaan dia. Okay. So, RETUPMOK. Yang ini. Kemudian perkataan yang kedua, SNIAS diterbalikkan. Dan A asas kita letak di hujung sekali. Dan terbalikkan ejaan dia menjadi SASA. Okay, ini ialah teks cipher. Untuk nyah sulit pula, contohnya RETUPMOK, SNIAS, SASA. Macam tadi, kita terbalikkan saja keseluruhan ayat dan juga ejaannya. So, SASA kita terbalikkan, kita letak di hadapan dan terbalikkan ejaannya menjadi ASAS. Perkataan kedua, SNIAS menjadi SAINS dan yang perkataan terakhir menjadi komputer. Okey. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey. So, kita kena tahulah kunci ni apa. So, kalau yang ini kita melakukan songsangan berdasarkan ayat. Jadi, teks biasa, contoh kita nak buat penyulitan bagi teks biasa, muka Ali merah. Jadi, kita terbalikkan keseluruhan ayat. Merah ni di hadapan dan kita terbalikkan ejaannya menjadi HAREM, ILA dan AKUM. Okey, ini ialah teks cipher yang terhasil. Okey, contoh nyah sulit. Teks cipher bagi contoh ini ialah SADEPUTIILSC. Jadi kita terbalikkan ayat ataupun ILSC ni di hadapan dahulu dan terbalikkan ejaannya. So, jadi teks biasanya ialah CILIITUPEDAS. Kita typekan semula dan kita mendapat semula teks biasa, iaitu cili itu pedas. Okey, ini contoh reverse cipher ataupun cipher songsangan berdasarkan ayat. Okey, seterusnya kaedah cipher yang kedua ialah substitution cipher. Okey, mesej disulitkan dengan menggunakan satu unit teks biasa dengan satu unit teks yang lain. Okey, satu unit bermaksud satu abjad atau pasangan abjad ataupun kumpulan abjad. Okey. So, jenis substitution cipher ada tiga, iaitu Atbash cipher, yang pertama yang cikgu dah terang mula-mula tadi, Caesar cipher dan Pigpen cipher. Okey, kita tengok kepada kaedah yang pertama, iaitu Atbash cipher.
Okey, ini susunan perkataan huruf abjad A sehingga Z kita susunkan dulu dan kemudian kita susunkan secara terbalik pula dari Z sehingga A. Okey. So yang di atas ini ialah teks biasa dan yang di bawah ni untuk teks sifar. Okey. Jadi contoh tukar teks berikut kepada teks sifar menggunakan kaedah add-bash sifar. Okey, jadi kita ada teks sifar teks biasa iaitu selamat datang. Jadi kita nak tukar kepada teks sifar menggunakan add-bash. Jadi berdasarkan huruf-huruf di atas ni kita tukarkan. Jadi S okey, jadi S ini S. Jadi kita letakkan S. Kita baca S daripada huruf di atas. Sebab ini dia teks biasa. Teks biasa. Jadi kita baca yang di atas. S ialah huruf H. Jadi dekat sini kita type semula. H. Okey, kemudian E. E kita ialah V. Kemudian L. L ialah O. Kita typekan O. A. Kita baca A ke atas ialah huruf Z. Kemudian M. M hurufnya bagi teks sifar ialah N. So N. A tadi ialah Z. Okey, S-E-L-A-M-A dan T. T kita ialah huruf G. G dekat bawah ni. Huruf G. Okey, itu untuk selamat. Kemudian datang. So, huruf D di sini huruf W. So, kita sambung huruf W. A ialah Z tadi. T ialah huruf G. A ialah Z. N ialah huruf M. Dan G ialah huruf T. Okey, huruf T. Jadi, kita dapat perkataan H, V, O, Z, N, G, N, Z, G, W, Z, G, Z, M, T. Okey, ini ialah teks sifar bagi selamat datang menggunakan add-bash sifar. Okey, contoh kedua. Tukar teks sifar berikut kepada teks biasa menggunakan kaedah add-bash sifar. Jadi ini teks sifar kita perlu tukar kepada teks biasa. Jadi kita baca yang di bawah dahulu. Sebab ini ialah teks sifar. Jadi kita mula dengan huruf I. So kita huruf I ialah R. So kita type R. Kemudian Z. Z ialah huruf A. S. S ialah huruf H. H pula huruf S. Dan R. R di sini huruf I. Huruf I. Okey, jarak. Kemudian G. G ialah huruf T tadi. Huruf G ialah huruf T. Kemudian V. V ialah huruf E. Kemudian Y. I dulu. I ialah huruf R. Y ialah huruf B. L. L kita baca bawah L. L ialah O. M huruf
N, T tadi huruf G, P ialah huruf K, Z huruf A dan I ialah huruf R. Okey, tertinggal satu Z tadi ialah A. Jadi ini ialah teks biasa yang telah dinyah sulit. Okey, iaitu rahsia terbongkar. Okey, rahsia terbongkar. So ini cara menggunakan kaedah advanced cipher. Okey, seterusnya kita lihat kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah scissor cipher, yang boleh kita boleh dipanggil juga sebagai shift ataupun anjakan. Cipher, anjakan cipher. Okey, penyulitan dengan menggantikan setiap abjad dalam teks itu dengan abjad yang lain dalam susunan abjad, iaitu dengan menganjakkan abjad dalam susunan abjad. Bilangan anjakan ini dikenali sebagai kunci. Dan kunci positif bermaksud kita anjakkan dia ke kanan, dan kunci negatif maksudnya kita anjak ke kiri. Okey, terdapat 25 anjakan kunci sebab kita ada 25 huruf. Jadi ada 25 anjakan. Jadi kita lihat pada contoh. Contoh K sama dengan 5, iaitu kuncinya 5, bermakna kita ada anjakan 5 anjakan abjad berlaku. So kita susun huruf A sampai Z dahulu dalam abjad dalam teks biasa. Kemudian di bawah kita letakkan susunan huruf dalam abjad dalam teks cipher. Okey, kita perlu yang ini ialah panduan untuk kunci tadi 0, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan jika anjakannya 5, maksudnya dia bergerak ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 5. So dekat sini A kita letak pada di bawah F sebab anjakan yang kelima ialah berada di bawah F. Okey, kunci kosong maksudnya tiada anjakan. Okey, itu asal dia lah. Tiada anjakan. Seterusnya kita akan lihat contoh bagaimana kita nak membuat penyulitan dan nyah sulit bagi teks cipher. Okey. So, yang pertama kita nak buat penyulitan bagi perkataan suka hati dengan kuncinya bernilai 4. Okey. So, sekiranya K kuncinya 4, so kita akan anjakkan kedudukan A 4 ke kanan. So, A ialah di bawah huruf E. Jadi, yang bahagian atas ni ialah huruf bagi teks biasa. Manakala yang bawah ni ialah bagi teks cipher. Okay, so kita buat penyulitan bagi perkataan suka hati. So, untuk S, kita baca bahagian atas S. So, diwakili oleh huruf O. Okay, huruf O. Huruf U diwakili oleh huruf Q. Manakala K diwakili oleh huruf G. Huruf A diwakili oleh huruf W. Okay. H ialah huruf D. A tadi kita dah buat huruf W. T ialah huruf P. Dan I ialah huruf E. Jadi teks cipher yang terhasil ialah OQGW DWPE yang mewakili perkataan suka hati. Okey, seterusnya kita melakukan nyah sulit bagi teks cipher OIGLQFQP. Okey, so kita akan baca dari bawah ke atas. Okey, untuk perkataan O,
So, O diwakili oleh huruf S. Huruf I di bawah. So, diwakili oleh huruf M. G diwakili huruf K. L diwakili oleh P. Q huruf U. Manakala F ialah huruf J. Q tadi sama, iaitu U. Dan huruf P ialah huruf T. Jadi perkataan yang terhasil ialah SMK Pujut. Seterusnya kita akan lihat satu lagi contoh. Okey, soalan Amir menerima satu mesej berikut. Dia diberitahu bahawa kaedah sifar yang digunakan ialah scissor sifar dan kunci ialah 3. Okey, so kita akan lakukan nyah sulit dengan kunci 3. Jadi kita susunkan teks sifar di bawah dengan anjakan sebanyak 3 kali. So A ni anjakan 3 kali bermakna dia di bawah huruf D. Okey, so kita akan nyah sulit satu persatu. Okey, so ini ialah teks sifar, jadi kita akan baca dari bawah ke atas. So untuk huruf G, perkataannya diwakili oleh J. Huruf R diwakili oleh U. J diwakili oleh huruf M. M diwakili oleh huruf P. X diwakili oleh huruf A. A pula diwakili oleh huruf D. F huruf I. H ialah huruf K. X ialah huruf A, tadi kita dah buat. K ialah huruf N. Q ialah huruf T. F ialah huruf I. Dan K sama yang tadi, K ialah huruf N. Jadi mesej yang diterima ialah jumpa di kantin. So itu contoh bagaimana kita menggunakan kaedah scissor sifar untuk menyah sulit satu perkataan ataupun teks sifar. Okey. So untuk tugasan hari ini, buat nota ringkas dan kemudian kamu buat latihan 1, 2 dan 3. Okey. Dan hantar jawapan melalui Telegram dalam grup juga dalam grup. Okey, jumpa lagi pada kelas yang akan datang.